Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 7 Oktober 2021. Perkembangan semasa COVID-19, Sabah mencatatkan 790 kes positif baharu semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 202,668 kes. 14 kematian turut dilaporkan di 10 buah daerah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masih Manjun dalam satu kenyataan bagaimanapun menjelaskan bilangan kematian itu tidak semestinya berlaku dalam tempoh 24 jam. Sementara itu, sebanyak 15 daerah mencatatkan penurunan kes, manakala 12 daerah lagi mencatatkan peningkatan kes. Bagaimanapun, tiada kluster baharu direkodkan. Dalam pada itu, seramai 1,472 pesakit sembuh, manakala 2,627 pesakit sedang menerima rawatan. Daripada jumlah itu, 50 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Sebanyak 13 kompaun dikeluarkan kerana pelanggaran SOP COVID-19 di seluruh negeri. Baik saudara, sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Hanya 2% lagi bagi mencapai 90% populasi dewasa lengkap vaksinasi berdasarkan portal COVID Now Kementerian Kesihatan. Pencapaian itu sudah pasti disambut baik masyarakat yang menyokong program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Di Keningau, rata-rata penerima vaksin gembira dengan perkembangan terkini vaksinasi yang diharap mampu mengembali kehidupan normal seperti sedia kala walaupun COVID-19 menjadi endemik dalam komuniti. Syabas dan tahniah kepada masyarakat pedalaman Sabah terutamanya kerana telah melengkapkan vaksin, terutamanya golongan yang berkurang upaya. Walaupun tempat kita ini kekurangan kemudahan, tapi masyarakat di pedalaman Sabah ini sanggup juga datang untuk pergi ambil vaksin. Tahniah supaya mendapat yang vaksin 2, biarpun dari kampung pendalaman. Terima kasih kerana bekerjasama kepada kerajaan. Siapa yang belum mendapat vaksin, datanglah beramai-ramai, dapatlah vaksin. Jaga diri, jaga kita. Syabas dan tahniah kepada semua golongan remaja dari 12 hingga 17 tahun yang sudah melengkapkan 2 dos vaksin. Kepada remaja yang belum melengkapkan 2 dos, bolehlah datang ke PPV yang terdekat dengan anda. Syabas dan tahniah kepada kawan-kawan yang telah menerima vaksin, dan bagi yang belum menerima vaksin, sila datang untuk mendapatkan vaksin. Karena vaksin juga boleh melindungi kita dari jangkitan COVID-19. Syabas dan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia dan terutamanya golongan remaja kerana telah melengkapkan 2 dos vaksin, kerana ini adalah tanggungjawab kita bersama untuk melindungi negara kita, masyarakat dan keluarga. Lindung diri, lindung semua, kita jaga kita. Jabatan Kastam Diraja Malaysia mematahkan cubaan menyeludup lebih 12 kg dadah ke luar negara dengan menggunakan 23 kotak polistrina mengandungi ikan sejuk beku, antaranya ikan merah dan kerapu di Kota Kinabalu pada 29 September lepas. Dadah dipercayai metamfetamin 9.21 kg dan ketamin 3.19 kg itu dirampas di cawangan kargo udara lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Hasil pemeriksaan yang kita jalankan, 23 kotak ni polistrin ni yang disyahki mengandungi dadah. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah Datuk Abdullah Japar berkata demikian dalam sidang media di Menara Kastam di Kota Kinabalu. Katanya ini merupakan kes kedua tahun ini dengan modus operandi sama, iaitu menggunakan kotak polistirena mengandungi ikan sejuk beku ekspor luar negara bagi mengaburi pihak berkuasa. Dengan kes pertama ialah cubaan menyeludup 8.66 kg dadah pada 29 Ogos lepas. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B, _1_A_B, Akta Dadah Berbahaya 1952. Surau Nurul Iman di Kampung Nelayan Tengah Batu 10 Sandakan yang musnah terbakar 2 tahun lalu akan dibina semula dengan kos kira-kira RM300,000. Pembinaan semula surau itu yang dijangka awal tahun depan
Semula surau itu yang dijangka awal tahun depan penting bagi membolehkan penduduk di kawasan berkenaan menunaikan ibadah dan melaksana aktiviti keagamaan. Menurut Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, perbincangan bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins untuk menaik taraf surau berkenaan kepada masjid berikutan agak jauh daripada masjid berhampiran. Saya melawat surau Kampung Nelayan di Batu 10 yang terbakar beberapa tahun yang lalu dan saya sudah melihat tapaknya. InsyaAllah kita akan ganti semula dengan bangunan surau yang baru, dan saya juga berbincang dengan Timbalan Pengarah Jahin Ustaz Siddiq Haji Awangadi tadi. Surau itu akan kita naik taraf untuk menjadi sebuah masjid. Beliau ditemui RTM dalam siri jelajah program WAM2K di daerah Sandakan dan Kinabatangan. Beliau turut menyampaikan sumbangan sebanyak RM782,400 daripada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Perbadanan Baitul Mal Sabah dan Kerajaan Negeri. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Arifin memberitahu pembukaan tanah seluas 0.809 hektar lagi di kawasan tanah perkuburan Islam Batu 11 Sandakan akan dilaksana segera bagi menampung lebih banyak pengebumian jenazah pada masa akan datang. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar melalui Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah menganjurkan webinar People and the Mountain Relations sebagai langkah awal pembukaan semula industri pelancongan budaya dalam norma baharu. Webinar yang disertai panel dari Indonesia, Filipina dan Korea itu mengetengahkan 8 topik mengenai gunung di setiap negara terlibat. Menurut Menteri Pelancongan, Budaya dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin, webinar bertujuan berkongsi dan berbincang ciri-ciri pelancongan budaya dapat menyumbang ke arah meningkatkan ekonomi dan kehidupan masyarakat tempatan selain mengekal dan melindungi alam sekitar. Beliau berucap demikian ketika melancarkan webinar People and the Mountain Relations secara maya. Teks ucapan dibacakan Pembantu Menteri Pelancongan, Budaya dan Alam Sekitar Datuk Johnston Bangkwai. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pintasan, Fairuz Rendan mengalu-alukan langkah kerajaan negeri membuka semula beberapa bidang ekonomi sejajar pelaksanaan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ. Usaha itu diambil bagi melonjak semula ekonomi negeri yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19 selain menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK termasuk di Dun Pintasan. Dan selain daripada selesaikan program-program vaksinasi di kawasan Dun Pintasan, kita juga memikirkan sekarang bagaimana memulakan semula program aktiviti-aktiviti ekonomi untuk penduduk setempat lah. Bukan juga golongan belia juga kita utamakan. Fairuz berkata demikian kepada media di Kota Kinabalu. Beliau turut menyambut baik langkah kerajaan negeri menyediakan 100 unit telefon pintar kepada pelajar yang amat memerlukan di kawasan Dun Pintasan untuk menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Sumbangan itu disalur kepada pelajar dari 50 buah keluarga yang tidak berkemampuan. Dalam pada itu, Fairuz juga berkata masalah air dan geran tanah tertunggak yang dihadapi penduduk sejak sekian lama juga akan diselesaikan. Beberapa jalan tidak berturap di kawasan berkenaan juga sudah dinaik taraf kepada jalan berturap. Susulan insiden kemalangan melibatkan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri JKN Sabah Datuk Dr. Rosnani Mudin yang tular di media sosial. Dalam satu kenyataan, beliau mengesahkan kejadian berkenaan. Bagaimanapun menurutnya perkara tersebut telah diserahkan kepada insurans kedua-dua pihak. Menurut Datuk Dr. Rosnani, beliau terlibat dalam satu kemalangan jalan raya pada 9.55 malam 27 September lalu semasa balik dari pejabat ke rumah. Selepas itu, beliau dan pemandu kenderaan terbabit telah membuat laporan polis. Wanita yang dikenali sebagai Puan Shima merupakan penumpang dalam kenderaan terbabit kemalangan tersebut telah menghubungi staf JKN Sabah sehari kemudian dengan beberapa tuntutan dan dinasihatkan agar menghubungi pihak insurans. Puan Shima kemudian datang ke Pejabat Pengarah Kesihatan pada 4 Oktober dan mula berkelakuan agresif sebelum pihak polis dihubungi bagi mengelak berlaku kekecohan. Sebelum ini, pemilik akaun Facebook Shima Alicia Hasim telah memuat naik hantaran insiden berkenaan.
Isu kesihatan mental boleh berlaku kepada semua orang dan bukan hanya kepada individu tertentu. Ia dipengaruhi beberapa faktor, antaranya gangguan emosi, trauma dan kemurungan. Selain itu, isu kesihatan mental juga berlaku disebabkan oleh faktor sosial, psikologi, golongan minoriti dan individu yang mempunyai sosioekonomi rendah. Sabah mempunyai rekod paling tinggi bagi isu kesihatan mental tersebut. Golongan LGBT. Mereka juga mempunyai risiko jauh lebih tinggi berbanding dengan populasi biasa dalam mengalami penyakit mental. Tapi tidak bermakna bahawa isu kesihatan mental untuk golongan tertentu saja. Ini adalah isu semua orang. Pakar psikiatri dan pakar psikiatri penagihan Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu, Dr. Firdaus Aziz menyatakan demikian dalam program Bual Bicara Wadah Sehat secara maya. Dalam pada itu, beliau menasihati individu yang mempunyai gangguan emosi, trauma dan kemurungan segera ke hospital atau klinik berdekatan untuk mendapatkan rawatan. Sekurang-kurangnya 6 tan sampah berjaya dikutip Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK selepas kerja-kerja pembersihan dijalankan di sepanjang pesisir pantai Teluk Awam Likas pada 4 Oktober lepas. Menurut kenyataan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Nurliza Awang Alip, pembersihan dilakukan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal DBKK mengambil masa 9 jam bermula dari 7 pagi hingga 4 petang. Kerja pembersihan ini menggunakan beberapa jentera termasuk sebuah jentera berat kes dan 3 buah lori muatan 6 tan dengan 6 kali penghantaran ke tapak pelupusan sampah kayu madang. Sejak kebelakangan ini, keadaan pesisir pantai mendapat perhatian awam. Ekoran timbunan sampah sepanjang pantai Teluk Awam Likas dipercayai kesan daripada kejadian kenaikan paras air laut. Susulan daripada kenaikan paras air laut ini telah menyebabkan sampah dan sisa tumbuhan hanyut melalui sungai di kawasan sekitar sehingga keadaan di pantai Taman Awam Teluk Likas menjadi kotor. Sehubungan itu, DBKK mengingatkan orang ramai agar tidak membuang sampah ke dalam sungai dan laut. Baik saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah. Terima kasih keluarga Malaysia kerana membantu negara mencapai kadar vaksinasi yang tinggi. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat. Bangkis anak-anak Sabahan, sekali bangkis tukar posisi. Cantik